Yo guys, and welcome to the video. Xiaomi hari ni dah lancarkan Xiaomi 14 dekat China. Tak ada dekat global, tak ada dekat Malaysia, tapi dekat China dulu. A few features yang nampak macam menarik perhatian aku sendiri, sebab Xiaomi kali ni dia dah ubah banyak perkara yang ada dulu dekat Xiaomi 13. Sekarang 14 akan buatkan dia punya telefon a next level, ataupun dulunya kita tengok dekat flagship yang mahal sahaja. Sekarang diorang dah start ambil point mana yang nak diletakkan dalam diorang punya flagship yang baru. Sekarang kita akan cerita dekat korang satu-satu apa pembaharuan yang dia dah buat dan mungkin akan masuk ke Malaysia ataupun tak. Okay, first thing first, kita tengok dia punya looks dulu lah. Apa yang aku mendapat dekat sini, design yang dia guna sebenarnya is a bit different. Kalau tengok daripada belakang, nampak macam dia punya back panel tu lebih kepada flat, tapi sebenarnya tak. Mengikut kata Xiaomi, dia sebenarnya buatkan skrin dekat belakang tu sebenarnya adalah curve. So, adakah ada beza antara yang baru dengan yang lama? Sebenarnya kalau nampak physical stuff, tak nampak macam beza sangat, unless kalau korang pergi dekat dia punya design kamera. Sekarang dah tak ada dah design yang lama yang mana ada separation antara kamera, contohnya macam wide, ultra wide dan juga telefoto. Kali ni dah seamlessly buatkan dia nampak satu, tapi dia macam trik sikit buatkan kamera dia tu nampak macam ada 4 kamera, tapi hanya ada 3 sahaja. But kalau korang tengok betul-betul, ada sedikit perubahan dekat dia punya design kamera dekat sini. Xiaomi actually dia buatkan design dekat kamera tu nampak lagi menonjol, tapi mungkin cara ni dia nak buatkan dia punya camera bump tu lagi less noticeable, sebab dia letakkan satu orang kata aluminium bar dekat situ dan buatkan dia punya kamera nampak lebih cantik dan tak basic tau. Dan dia juga ada texture yang Xiaomi panggil Paris Stud Texture. Dia basically nampak macam texture yang ada dekat jam, dekat ada scroll wheel ke. Ni adalah texture yang aku cakap. But in terms of dia punya kamera tu, katanya dia nak mimic Starry Sky. Yang tu aku tak faham which part Starry Sky yang Xiaomi masukkan. Okay, tu part bahagian yang belakang lah. Now kita pergi dekat dia punya skrin depan pula. Fazli, masih boring kan dia punya skrin depan? Tak juga, sebab kali ni Xiaomi dia dah buatkan design dia lagi different daripada yang sebelum ni. Tak dibuat oleh Xiaomi sebelum ni. That is, dia pakai screen yang curve. Dia bukan curve, tapi dia lebih kepada 2.5D curve. Maksudnya dekat sini adalah, kenapa Xiaomi buat benda ni adalah disebabkan oleh nak buatkan dia punya screen tu nampak floated daripada yang sebelum ni. Sebelum ni flat tau. Sebelum ni tak ada sebarang design yang Xiaomi letak dekat dia punya skrin. Kali ni dia buatkan skrin dekat tepi tu, ataupun to be specific tau, bahagian bezel sahaja yang curve. Dekat display tu sebenarnya tak. Kau kena faham betul-betul. Sebab memang a huge difference kalau cakap pasal a curve screen. Kalau kita cakap curve screen, screen tu curve. Tapi yang ni bezel dia curve, tapi glass yang sama. Cumanya beza dekat sini adalah kalau curve, dia akan mengganggu pandangan ataupun mengganggu image dan korang tengok skrin. Tapi yang ni sepatutnya tak. Xiaomi panggil benda ni ultra narrow bezel untuk buatkan korang nampak skrin dia lagi different daripada yang sebelum ni dan juga daripada orang lain. To give you guys a perspective macam mana skrin ni actually nampak, korang pernah tengok Apple Watch? Macam tu lah dia buat dia punya skrin. Other than that, dia pakai skrin yang agak terang, 3000 nits, bukan rendah And even iPhone pun tak setinggi macam tu. Tengok kompetitor lain, ada yang 2600, ni 3000. So next level daripada Xiaomi sendiri untuk dia orang punya flagship. Well, it's a flagship, no wonder kan. Lepas tu dia pakai 2K resolution display, sama lagi macam a predecessor. Sekarang kita akan cakap pasal dia punya processor pula dekat sini. Snapdragon baru je lancarkan Snapdragon 8 Gen 3. So kali ni Xiaomi announce dulu, this is the first Xiaomi pakai Snapdragon 8 Gen 3 ataupun jenama yang pakai Snapdragon 8 Gen 3 secara official. And ada banyak improvement yang Snapdragon dah buat untuk version kali ni. Cumanya aku kurang suka sikit adalah dia still pakai 4nm proses, tapi mungkin disebabkan dia dah, Apple dah book dah untuk pakai 3nm proses untuk Apple A17 Pro. So Snapdragon tak dapat nak guna, tak dapat nak utilize teknologi yang ada. Kejam mana apa. Selain daripada tu, dia boleh pergi sampai 16GB RAM, which is good. More RAM, more better. Tapi tak salah pun sebenarnya. And then dia orang juga akan ada satu vapor chamber yang a bit different. Katanya macam like ice loop punya vapor chamber untuk buatkan prosesor lagi sejuk. So Snapdragon 8 Gen 3 ni ada isu panas lah.
Tapi tak tahu, nanti aku akan buat test bila dah sampai dekat studio ni. So, stay tune. Sekarang kita akan cakap pasal dia punya kamera pula dekat sini. Apa yang baru yang Xiaomi bawa to the table yang kita nak looking forward? Kalau kan Xiaomi ni dia dah tak ubah sangat dia punya megapixel, tak macam sebelum Leica punya presence. Tapi sekarang bila Leica ada, dia decide yang 50 megapixel adalah enough and a good orang kata numbers untuk letak dekat sebuah sensor. Apa yang Xiaomi ataupun Leica ubah, dia punya sensor kali ni pakai yang Light Hunter 900. So basically this is more sensitive to light, but dia dah ubah dia punya optical tu untuk masuk muatkan sekali variable aperture. Maksudnya dekat sini adalah dia boleh tukar daripada aperture f4 kepada paling besar f1.43. Yang mana ni memang orang kata kalau korang nak bokeh yang creamy, yang nampak blurry belakang and a true nampak bokeh ataupun natural punya bokeh, this is the orang kata kamera yang korang nak sangat-sangat tengok ada dalam sesebuah smartphone, especially bila sekarang kebanyakan flagship sensor dah pakai sensor yang besar. No exception yang Xiaomi pakai dekat sini. Apa yang aku berminat nak tengok adalah dia punya features that is hyper focal shooting. Aku tak berapa nak jelas sangat apa maksud dia by hyper focal shooting, sebab aku tengok dia macam focusing distance sahaja, macam ada 3 meter, ada 5 meter dan ada macam less 0.5 meter. Dekat situ aku berminat nak tahu feature tu actually dapat berfunction sebagai apa. Sebab dalam presentation tu aku tak clear sangat, aku tak faham sangat in terms of photography wise. Apa yang korang boleh nampak beza adalah dia punya UI dia dah ubah sikit. Dia tak nampak macam solid sangat, dia lebih kepada banyak garisan. Dan juga macam untuk buatkan kita ni nampak viewfinder tu lebih clear ataupun lagi less gangguan kalau ada line ke, ada menu ke. So dekat sini Leica nampak ke arah tu instead of macam buat petak and asingkan antara shutter dan juga viewfinder. Sekarang kita akan pergi dekat dia punya operating system pula. Kali ni Xiaomi dah introducekan, dia dah letak first HyperOS yang dia letak dalam sesebuah smartphone. Aku sebenarnya berminat nak tengok sebab sebelum ni macam MIUI ramai orang kutuk, so dia rename balik. Tapi sebenarnya kalau kan apa yang Xiaomi buat pada HyperOS ni adalah untuk orang kata selarikan dengan semua devices. Contohnya dekat sini adalah di masa akan datang korang akan nampak HyperOS ni dekat banyak tempat. Contohnya macam dalam kereta, dalam tablet, dalam kata macam-macam lah. Semua device yang Xiaomi buat. Apa maksudnya dekat sini? Dia orang lebih fokuskan kepada IoT. Maksudnya kalau korang nak alihkan daripada smartphone kepada laptop and nak ada integration ataupun nak kata ada ekosistem dia sendiri, ni adalah tujuan HyperOS diperkenalkan ataupun dibuat. Now let's talk about dia punya capacity pula dekat sini. Kalau korang bandingkan dengan Pro dulu ataupun Xiaomi 13 Pro, dia punya capacity actually lagi besar daripada yang predecessor. Jadi dia macam like 70 ataupun 60 mAh lagi besar daripada yang lama, which is good. Tapi dia punya charging speed pun sama juga, 120 watt, and kali ni dia orang cakap dah boleh penuhkan sampai 18 minit sahaja. Sebelum ni macam like 19 minit, which is okey lah. Yelah 18 minit kot, siapa tak suka bila dapat kelajuan macam tu. Dan juga dia support wireless charging sampai 50 watt, which is sangat-sangat laju untuk wireless charger. Other than that, korang still boleh berlasak dengan Xiaomi 14 Pro and 14 ni sebab dia ada IP68, which is boleh kena air, boleh selam air sikit dalam. Apa yang aku berminat nak tengok juga adalah dia punya vibration motor, yang mana kali ni dia orang dah macam like pergi advance lagi, which is paling minimal dia punya gegaran tu korang tak dapat nak rasa sangat, tapi dia boleh pergi sekuat-kuatnya untuk bagi korang tahu yang telefon tu sedang vibrate. So ni sebenarnya bagus kepada kalau contohnya macam bila korang buat typing, tak semestinya vibration motor tu nak kena orang kata bergegar dengan kuat ataupun haptic feedback tu. So ni adalah function yang mana dia orang buat dalam motor yang baru ni ataupun vibration motor. But kalau korang ni seorang mata gamer, korang nampak yang developer daripada app game tu akan boleh guna advantage motor macam ni. Cumanya sama ada dia orang boleh access ataupun tak, tu depends pada Xiaomi untuk bagi dia orang custom. Okay, so tu je lah apa yang aku boleh cakap tentang Xiaomi 14 and 14 Pro. Perbezaan antara kedua-dua telefon ni sebenarnya agak minimal. Contohnya macam perbezaan paling ketara yang kau boleh nampak adalah dia punya battery capacity saja. Lepas tu dia punya size screen yang sedikit kecil lah. Tapi bagi aku macam Pro version tak adalah macam kecil sangat, sebab Xiaomi 14 Pro dia pakai screen 6.73 inci, which is macam like almost the same dah dengan kebanyakan flagship yang ada sekarang. But ada but dekat sini.
Yang mana Xiaomi actually perkenalkan a special edition punya Xiaomi 14 tau. Which is Xiaomi 14 Titanium Edition. So aku macam bila tengok tu, wow, that's a good looking phone. Sebab kadang-kadang nampak macam apa tau, nampak macam tu adalah version Apple Watch Ultra. Aku tak tahu korang nampak macam mana, tapi colour dia lebih kurang, dia punya finishing pun nampak. Lepas tu in my eye nampak macam this is a must. Cuma tak tahu harga Malaysia macam mana and masuk secara official ataupun tak. Aku harap dapat pegang, dapat guna Xiaomi 14 Pro Titanium Edition sebab nampak sangat-sangat lawa and lagi lain daripada orang lain. So, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh cakap. Macam biasa guys, leave a like and subscribe. So, keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!